Untuk grant ini, maksimum permohonan adalah RM20,000. Video kali ini saya akan berkongsi dan review borang gerak Ustaz bahagian rancangan perniagaan. Sebelum anda menonton video ini, terlebih dahulu anda perlu menonton video borang gerak Ustaz siri pertama dan siri kedua, bagi memastikan anda faham bagaimana untuk memohon gerak Ustaz ini. Kita fokus kepada rancangan perniagaan. Bahagian yang pertama, bahagian untuk rancangan perniagaan ini adalah berkaitan dengan perincian produk atau perkhidmatan ataupun dalam kurungan maklumat produk atau perkhidmatan. Bahagian ini saya sudah sediakan secara ringkas mengenai apakah maklumat yang diperlukan untuk bahagian satu. Yang pertama sekali adalah ringkasan cara membuat ataupun proses. Kedua, anda kena masukkan kelebihan produk atau perkhidmatan. Yang ketiga, anda kena masukkan masalah yang diselesaikan oleh produk dan perkhidmatan. Yang seterusnya adalah anda masukkan ciri-ciri produk dan perkhidmatan. Dan yang terakhir, anda masukkan bahan-bahan yang digunakan atau dokumentasi untuk perkhidmatan. Bahagian ini umpamanya anda kena kenal dengan produk dan perkhidmatan anda, maka anda akan boleh menulis dengan lancar. Nombor dua, pengalaman dalam bidang perniagaan berkaitan. Apa yang anda masukkan bahagian ini adalah yang pertama, senarai aktiviti yang pernah anda lakukan yang berkaitan dengan perniagaan ataupun idea yang anda cadangkan dalam kertas kerja ini. Seterusnya, tempoh pengalaman dalam bidang berkaitan, dan seterusnya senarai keboleh hasil dari pengalaman yang lalu. Contohnya anda ada pengalaman yang lalu dan hasilnya anda boleh buat itu atau ini, anda ceritakan. Seterusnya, keboleh pasaran produk perkhidmatan berdasarkan pengalaman yang lalu. Yang terakhir adalah anugerah atau pencapaian dari aktiviti yang berkaitan. Apakah pencapaian yang anda perolehi sebelum ini? Ceritakan dalam bahagian 2 ini. Dan seterusnya kita pergi bahagian 3, iaitu carta organisasi, pengurusan syarikat atau bilangan pekerja dan lain-lain. Apa yang perlu anda masukkan adalah masukkan nama pasukan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Saya tahu kalau perniagaan itu baru mula-mula memang tak ada carta organisasi, tapi saya pasti ada yang membantu anda. So, anda masukkan pasukan yang terlibat. Contohnya pasukan pemasaran, pasukan pembuatan ataupun produktiviti, isteri atau anak ataupun cousin ataupun sahabat, masukkan saja nama penuh diorang dan tugas diorang lah. Tugas sebagai yang menyimpan dokumentasi, pasukan yang membuat jualan, pasukan yang membuat akaun, reka bentuk dan sosial media. Seterusnya kita pergi ke nombor 4. Aset-aset perniagaan sedia ada, bangunan atau peralatan atau tanah dan lain-lain. Dekat sini saya masukkan contoh yang boleh anda masukkan di bahagian ini, iaitu contoh aset adalah seperti printer, komputer, meja, set aircon, kerusi, bangunan, mesin dan alatan. Barang atau kelengkapan atau alatan untuk membuat produktiviti adalah aset. Okey, anda kena pandai bezakan antara aset dan belanja. Aset adalah sesuatu yang tahan dan mahal dan digunakan berkali-kali. Kalau macam pensel, pembaris memang tahan, tapi dia dalam kategori belanja alat tulis. Aku Lily, terima kasih sebab ingin sudi ningat video ini. Terus sokong channel Bloya Tuyu dengan subscribe dan tekan loceng dedau ini. Mak komut yang like, komen, dan share. Bahagian 5, bantuan yang dipohon maksimum RM20,000. Seperti yang saya tunjukkan dalam video sebelum ini, saya ada maklumkan bahawa untuk grant ini maksimum permohonan adalah RM20,000. Dua kategori yang anda boleh mohon iaitu mesin dan alatan dan modal kerja. Apakah mesin dan alatan dan modal kerja? Anda boleh masukkan nama mesin ataupun alatan yang anda hendak masukkan. Contohnya, jika anda buat spa, anda boleh masukkan katil, aircon, kapet, meja atau kursi dan sebagainya lah. Kalau anda buat bidang contohnya production, mungkin anda perlukan mesin untuk mengering. So, masukkan senarai kat sini, nyatakan kuantiti dan harga serta jumlah. Yang ini kalau anda masukkan mesin-mesin ataupun alatan ni, ia adalah dalam kategori mesin dan peralatan. Kalau modal kerja ni adalah contohnya anda buat produk, anda perlu beli bahan untuk membuat produk tersebut. Itu disebut sebagai modal kerja. Ataupun anda membuat perkhidmatan, anda perlu beli dokumentasi ataupun transportation, petrol, penginapan untuk membuat projek tersebut. Itu adalah modal kerja. Modal kerja dengan mesin dan peralatan adalah sesuatu yang berbeza. Anda kena faham bahagian tersebut.
Seterusnya kita pergi ke bahagian 6, strategi dan rancangan pemasaran. Saya dah masukkan contoh-contoh dekat sini. Okey, bahagian promosi ni anda senaraikanlah sosial media yang anda gunakan untuk membuat promosi, contohnya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Risalah atau brosur, influencer, banner, banting. Okey, seterusnya adalah kerjasama dengan individu atau agensi atau pertubuhan. Anda masukkan sebagai kaedah promosi yang anda lakukan untuk menjual produk atau perkhidmatan anda. Dan seterusnya kita pergi ke bahagian harga. Bahagian harga ni agak mudah untuk dimasukkan, iaitu anda hanya masukkan harga produk tersebut kecuali anda mempunyai variasi produk seperti berat, warna, bentuk dan sebagainya. Ataupun anda boleh letakkan sila rujuk lampiran A. So anda buat satu lagi senarai harga. Seterusnya adalah saluran agihan. So saluran agihan ni anda masukkan lokasi ataupun nama tempat kedai atau tapak jualan, rangkaian atau ejen. Pelanggan anda adalah di kawasan Kuching, tapi anda juga travel dekat kawasan lain, contohnya Sibu, Miri, Muka, Lawas. So anda masukkan saluran agihan dekat tempat tersebut. Ataupun anda mempunyai kedai, so anda letakkan lokasi kedai ataupun tapak jualan, anda letaklah alamat tapak jualan. Rangkaian atau ejen ni adalah lokasi-lokasi ejen anda, itu adalah saluran agihan anda. Yang ketujuh adalah maklumat lain yang berkaitan. Pendapat saya penting juga sebab anda kena berikan maklumat yang meyakinkan bahawa idea atau perniagaan mempunyai potensi yang tinggi, memberi impact kepada masyarakat, impact kepada ekonomi, impact kepada belia, peluang perniagaan, contohnya peluang kerja. Seterusnya yang terakhir adalah pengesahan pemohon. So apa yang anda buat kat sini seperti biasa, anda turunkan tanda tangan, letakkan tarikh dan cop syarikat sekiranya ada. Terima kasih kerana menonton video ini. Sokong channel ini dengan tekan butang subscribe dan loceng di bawah bagi membantu saya mengeluarkan lebih banyak video pada masa akan datang. Jangan lupa like, komen dan share.